Standard dia kalau kita compare dengan yang N95. N95 bermaksud 95% dia boleh tapis partikel. Okay, itu N95. Okay, basically kalau kita tengok dekat dalam CDC punya guideline untuk face mask yang biasa 3-ply mask tu 70% minimum. Yang penting ada 3 lapis. Dia mesti ada 3 lapis, 3 layer. Okay, so dengan kita tambahkan dengan close mask tadi tu, dia boleh pergi kepada sampai 85 ke 90 efficiency dia lah. Bila tambah double up. Average yang kami dah buat testing, macam tadi dengan KPD, NKK, HCP kita dah buat brand hampir 200-100 brand dah ada dekat pasaran, kita buat testing. So far saya boleh katakan 3-ply mask atau face mask ada dekat pasaran ni, dia meet lah standard 70% tu. Tapi ada jugalah yang brand-brand yang tak meet requirement. Okay, saya boleh katakan average dia meet 70% tersebut. Okay, sebab isu dia sekarang ni yang paling kita risaukan, sebab kita tak risaukan sebab kita kena faham COVID ni dia tak boleh sendiri-sendiri je terbang. Tak, dia mesti ada pembawa, carrier dia. So carrier dia apa? Droplet. Sama ada kita bersin ke, kita batuk ke. So dalam droplet tu ada COVID tu. Okay, droplet ni sebenarnya dia besar. Okay, dia besar. Yang virus tu sebenarnya dia kecil. Tapi virus tu sendiri dia tak boleh terbang-terbang je ni, dia tak boleh. Dia mesti ada carrier dia. Carrier dia apa? Droplet tu. Droplet dia besar. Okay, so macam kita buat testing untuk efficiency tu, dia punya size adalah 0.3 micron. Okay, memang kecil lah size dia. Tapi itu adalah size yang standard yang digunakan. Dia panggil most penetration particle size. Partikel yang paling susah sekali sebenarnya filter nak tapis. Yang paling rendah yang 0.1, 0.05 sebenarnya dia boleh tapis, senang je, senyum je dia tapis. Yang paling besar cover lah boleh tapis juga kan. Tapi yang most penetration particle size 0.3 ni dia memang susah. Sebab kalau tengok graf dia overlap. Yang tengah-tengah tu dia susah nak tapis. Size itulah yang kita buat testing. Jadi basically ada 3 ujian yang crucial atau penting untuk kita menentukan keberkesanan double masking ni, dan juga untuk memastikan bahawa double masking ni tidak memudaratkan pemakai. Okay, jadi ujian yang pertama kita ada di sini ialah ujian kandungan gas karbon dioksida di dalam pelitup muka semasa dipakai. Jadi ujian ni penting untuk kita memastikan semasa pemakai memakai double masking ni tidak ada masalah gas karbon dioksida terkumpul di dalam pelitup muka. Sebab kalau gas karbon dioksida terkumpul, kita khuatiri pemakai akan merasa cepat letih dan juga mengantuk. Okay, jadi cara-cara lakukan ujian ini, yang pertama sekali kita akan letak sampel di dalam bilik ini. Kemudian kita akan supply 5% gas karbon dioksida selama 2 minit. Okay, lepas 2 minit kita akan ambil bacaan di sini. Okay, ikut standard bacaan dia kena kurang daripada 1%. Kalau kurang daripada 1% bermakna mask ini, pemakaian double masking ini boleh melepaskan gas karbon dioksida itu dengan baik. Jadi kalau kita tengok dekat sini dia bawah daripada 1% lah, kira okey lah. Okay, ujian yang kedua ini dipanggil ujian breathing resistant, iaitu untuk kita memastikan pemakaian double masking ini tidak memberi kesan kesukaran bernafas kepada pemakai. Okay, jadi kita akan pakaikan pelitup muka kepada dummy ini yang disambungkan kepada flowmeter dan juga manometer, dan kita akan supply kadar aliran udara sebanyak 30 liter per minit, iaitu sebagai simulasi kadar manusia bernafas ketika dalam keadaan bertenang lah. Okay, dan bacaan boleh dibaca di manometer ini. Okay, bacaan akan dikeluarkan dalam bentuk tekanan unit milibar, dan yang bacaan kita nak kurang daripada 0.7 milibar. Dan boleh tengoklah dengan pemakaian double masking ni, bacaan dia kurang daripada 0.7 milibar. Jadi ujian yang ini dipanggil ujian penetration ataupun dipanggil penebusan, iaitu untuk kita menentukan kecekapan sesuatu pelitup muka itu dalam menapis zarah-zarah di udara bersaiz 0.3 mikron ke atas, di mana zarah-zarah itu bahaya, yang membawa kesan bahayalah kepada manusia. Dan kenapa 0.3 mikron? Kerana saiz itu dikenali sebagai most penetrating particle size. Okay, cara-caranya ialah kita akan letakkan sampel ke atas mesin dipanggil high flow automated pressure tester ni. Okay, kita tunjuk contoh. Dan nanti dia punya bacaan akan keluar di sini. So bacaan yang penting kita tengok yang inilah penetration 48.5%. Maksudnya sebanyak 48.4% partikel atau zarah boleh menembusi pelitup muka itu. Jadi semakin rendah persen partikel yang boleh menembusi pelitup muka, semakin baguskan pelitup muka tu. Ni facial ni lab, another lab yang Fauzi
Puma punya mask okey ke? Adidas punya mask okey lah? Tak. Dah ada. Kami tak release je lah benda tu. Kami tahu lah. Dia ni okey. Tapi lepas tu penetration dia okey. Tapi bernafas tu ada susah.